Ambil nafas sikit jap. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-puan sekalian. Selamat datang ke kuliah duha live kita. Kuliah duha live kita bersama Adla Group. InsyaAllah sebelum kita teruskan dengan kita punya kuliah hari ini, jom kita mulakan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi tuan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tajuk kita hari ini adalah bacaan Al-Quran menyentuh hati, tips kelancaran dan ketepatan. Ini tuan-puan bersama saya, Taufik Abdul Razak. Nama saya Taufik Abdul Razak. Boleh panggil saya Taufik. Ni sikit tuan-puan sebelum kita teruskan, izinkan kita berkenalan dulu. Saya dah mengajar bacaan Al-Quran dari tahun 2015 lah. Kira hujung 2014 hingga ke hari ini. Sudah berkahwin, mempunyai 2 anak dan itulah sekarang pun tengah jaga anak saya Yusuf Al-Hawari. Jadi saya sekarang menetap di Melaka lah tuan-puan, dan saya menjalankan kelas bacaan Al-Quran online. Jadi kuliah duha macam ni, Alhamdulillah atas jemputan Adla dapatlah saya berkongsi ilmu sedikit pada hari ini melalui kuliah duha ni, insya-Allah. Okey tuan-puan, apa yang anda akan pelajari dalam kuliah duha kita hari ini tuan-puan? Yang pertamanya kita akan lalu kriteria bacaan yang menyentuh hati. Kita akan melalui kriteria bacaan yang menyentuh hati, dan persoalannya, adakah bacaan anda menyentuh hati? Kemudian kita bagi tips bacaan yang menyentuh hati. Lepas kita dah diagnose kan bacaan kita menyentuh hati atau tak, kriterianya apa, kemudian kita pergi kat tips macam mana kita nak capai bacaan yang menyentuh hati. Dan ketiganya kita masuk kepada aplikasi terus tuan-puan hari ni, insya-Allah. Dalam masa kuliah kita 45 minit hingga sejam ni, kita akan terus masuk aplikasi. Niatkan bacaan isti'azah anda. Kita akan upgrade bacaan isti'azah kita pada hari ni, insya-Allah. Dan seterusnya, daripada situ harapnya kita dapat lanjutkan apa yang kita belajar pada hari ini pada bacaan-bacaan yang lain, insya-Allah. Okey. Dan yang terakhir, kita akan akhiri sesi kita dengan sesi soal jawab. Okay. Jadi sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ni, jom sama-sama kita buat satu aktiviti dulu. Aktiviti pemanasan badan kita, insya-Allah. Iaitu jom panjangkan nafas. Dalam aktiviti nak memanaskan kelas kita ni pun, kita dah ada kongsi ilmu sikit kat sini. Jom panjangkan nafas. Percaya atau tidak tuan-puan, tuan-puan boleh panjangkan nafas tuan-puan. Panjangkan nyawa hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Panjangkan nafas, insya-Allah kita usahakan. Sebab apa tuan-puan, nafas ni dia menggunakan diaphragm kita. Diaphragm. Kalau kat gambar tu, kat bawah paru-paru tu, ada satu otot tu. Tu diaphragm. Dan apa-apa yang menggunakan bahagian fizikal badan ni, insya-Allah kita boleh latih tuan-puan. Kan? Biasa baca Quran, tak cukup nafas ustaz, mana tempat nak wakaf? Jadi hari ni jom kita berlatih panjangkan nafas. Saya ajarkan dulu kaedahnya. Okey tuan-puan, jadi setiap hari buat sekali saja. Sekali saja dah cukup. Setiap hari tuan-puan tarik nafas panjang-panjang. Tarik nafas dalam-dalam, bagi perut kembung. Bukan dada kembung, perut kembung. Nafas yang perut kembung. Tarik nafas panjang-panjang, perut kembung. Lepas tu lepaskan suara baris atas dengan nada bacaan Al-Quran. Maksudnya macam ni, saya bagi contoh. Itu contoh sikit tuan-puan. Hari ni suara bergetar sikit. Okey, jadi
buat begitu, rakam masa. Buat begitu dan rakam masa. Katalah hari ni 10 saat, esok buat lagi, mesti insya-Allah boleh naik 1 saat sekurang-kurangnya. Esok buat lagi, insya-Allah boleh naik 1 saat lagi sekurang-kurangnya. Esok buat lagi, esoknya buat lagi, esoknya buat lagi, insya-Allah nafas tuan-puan akan bertambah panjang tuan-puan, dan insya-Allah nafas yang panjang memudahkan pembacaan Al-Quran dengan lebih lancar tuan-puan. Tips yang pertama. Nafas yang panjang membolehkan bacaan Al-Quran yang lebih lancar. Insya-Allah tak adalah tercungap-cungap nak cari tempat wakaf selalu. Kan? Jadi jom kita buat sama-sama. Tarik nafas. Kalau boleh ada timer, ready timer. Tarik nafas dan dalam. Lepaskan satu nada. Itu permulaan tuan-puan, bila hari yang mungkin rasa tekak kurang serak sikit macam saya. Boleh pelbagaikan nada, boleh pelbagaikan baris. Yang pentingnya tuan-puan, setiap hari buat sekali dan insya-Allah tuan-puan akan lihat nafas tuan-puan bertambah panjang insya-Allah. Jadi itu tips pertama tuan-puan. Nafas yang panjang memudahkan bacaan Al-Quran lah, dan nafas ni insya-Allah kita boleh latih. Itu cara latihan yang paling berkesan dan mudah yang saya dapat lah, daripada ada ustaz dari Indonesia, Ustaz Chris. Ustaz Chris nama dia. Okay, jom kita teruskan slide seterusnya. Slide pertama dalam kita punya kuliah 2 hari ni, insya-Allah. Okey tuan-puan. Kat sini kita akan pendengarkan surah Hud. Surah Hud ayat 41 hingga 44 yang dibaca oleh Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Jadi sebelum kita pendengarkan bacaan Syekh, mohon tuan-puan kalau yang berkelapangan, berkebolehan, berkemampuan, sediakan Al-Quran. Kalau boleh, lagi bagus lagi, sediakan terjemahan untuk surah Hud ayat 41 hingga 44. Okey, boleh. Alhamdulillah, dia dah pusing-pusing tu. Okey, pause dulu, pause. Okey, pause dulu. Kita bagi yang kita punya penonton bersedia dulu dengan terjemahan. Okey tuan-puan. Sebab apa video ni ada terjemahan tapi bahasa Urdu tuan-puan, bahasa Urdu. Jadi tuan-puan, kita akan mainkan, Puan Admin kita akan mainkan video bacaan surah Hud ayat 41 hingga 44. Saya nak tuan-puan muslimin muslimat, mukminin mukminat dengarkan bacaan ini dan tonton video ini dan hayati apa yang berlaku dalam video ni. Okey puan, Puan Admin kita boleh play. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء
قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Jadi tu surah Hud ayat 41 hingga 44. Okay, saya buka saya punya video. Okay, Alhamdulillah. Jadi ni tuan-puan, behind the scene-nya. Tengah anak saya tengah tidur ni. Tapi tak apa. Kita teruskan kuliahnya insya-Allah. Okay tuan-puan. Jadi tadi tuan-puan dah dengarkan bacaan surah Hud. Tuan-puan dah saksikan. Apa saya nak tuan-puan kongsikan? Apa yang tuan-puan rasa atau nampak pada video tu tadi? Bagi saya satu perkataan yang menggambarkan emosi atau apa yang tuan-puan rasa pada video tu tadi. Nampak atau rasa? Boleh kongsikan melalui mikrofon ataupun chat. Boleh insya-Allah. Sebab. Okay. Ini kata sebab. Yang lain macam mana? Rasa apa atau nampak apa? Puan admin kita kata dia rasa sebab. Daripada bacaan tu tadi dia rasa sebab. Jadi kita punya puan Nur Hadijah pula, walaupun dia tak apa, mungkin dia tak ada akses pada terjemahan atau tafsir tadi, tapi dia dapat tangkap dengan menceritakan tentang Nabi Hud. Pembetulan kisah berikut adalah berkenaan Nabi Allah Nuh AS dan anak baginda. Bukan berkenaan Nabi Hud. Sekali lagi, kisah berikut adalah berkenaan Nabi Nuh AS dan bukan berkenaan Nabi Hud AS. Surah Hud ayat 41 hingga 44. Jadi kat situ tadi, kalau kita perasan, Syekh menangis pada ayat yang menceritakan berkenaan rayuan Nabi Allah Hud AS kepada anaknya untuk naik ke bahtera menyelamatkan diri daripada banjir besar yang sedang berlaku. Jadi Nabi Allah Hud mengajak anaknya dan anaknya menolak pelawaan tu dan mengatakan yang dia akan memilih jalan dia sendiri. Dia akan cari bukit atau gunung yang akan menyelamatkan dia daripada banjir besar tu. Okay. Jadi kalau kita tengok ataupun kita dengar bacaan tu, itu bacaan yang menyentuh hati kan. Buktinya daripada video tu ramai yang menangis dan kita punya puan admin pun sebab sekali. Jadi adakah bacaan kita boleh menyentuh hati orang begitu? Itulah kan, mungkin kita terfikir macam itulah. Bacaan yang menyentuh hati ni mesti suara yang mendayu dan sebagainya. Tapi kita dapat lihat sebenarnya macam mana yang selalu terjadi dekat waktu orang buat umrah kan, waktu orang pergi haji. Kadang-kadang kita dengar bacaan imam-imam tarawih kan. Bulan Ramadan kita dengar bacaan imam-imam tarawih. Kadang-kadang kita tak faham pun tuan-puan. Tapi kita rasa sebab kita rasa bacaan tu. Tapi kita akan rasa tu dia kena mula daripada imam tu rasa dulu tuan-puan. Dia kena rasa daripada imam tu yang rasa dulu. Kalau kita tak faham makna pun, bila imam tu mula sebab, kita pun nak sebab. Jadi maknanya apa? Bacaan tu untuk menyentuh hati kat sini, yang kita nak kata kat sini, menyentuh hati kita. Menyentuh hati kita. Adakah bacaan kita menyentuh hati kita sendiri tuan-puan? Sebab kalau tak menyentuh hati kita, jangan nak bincang berkenaan menyentuh hati orang lain, jemaah lain. Yang penting bacaan Al-Quran dari mulut kita ni menyentuh
hati kita sendiri dulu. Kan? Jadi itu yang kita nak lihat pada hari ini. Jadi itu kita dapat lihat kesan bacaan yang menyentuh hati. Kan? Jadi imam tu mula menangis dulu, mula teresak-esak dulu, dan esakannya tu mengajak orang lain merasakan sesuatu. Tapi dia rasa dulu. Sekarang kita jom kita muhasabah. Macam mana keadaan kita waktu kita baca Quran, tuan-tuan? Waktu kita baca Quran. Adakah kita teresak-esak? Ataupun adakah kita biasa saja? Ataupun adakah kita mengantuk, tuan-tuan? Sampai mengantuk. Teresak-esak pun tak. Biasa-biasa pun tak, mengantuk pula tu. Kan? Sampai mengantuk pula, tuan-puan. Jadi itu kayu ukur kepada berapa menyentuh hatikah? Adakah bacaan kita menyentuh hati? Menyentuh hati kita sendiri. Jadi kalau tuan-puan dekat tahap mana pun, sama ada biasa-biasa saja ataupun teresak-esak ataupun mengantuk waktu baca Quran, insya-Allah hari ini kita akan kongsikan. Perkongsian ini berdasarkan pengalaman dan sedikit pembacaan bagaimana kita boleh hadirkan rasa yang lebih. Macam mana kita boleh tingkatkan, upgrade bacaan kita supaya menyentuh hati dan bermula dengan hati kita sendiri, insya-Allah. Harapnya kita boleh terus praktikkan pada bulan Ramadan ni. Okey, saya akan tutup saya punya video balik. Kita masuk ke slide semula. Jadi bila kita kata berkaitan bacaan menyentuh hati ni, bacaan tu kita kena sedar ianya bacaan Al-Quran ni adalah satu ibadah. Jadi kat sini kita kongsikan bersama, kita baca bersama satu hadis yang sangat popular, sehingga kan Imam Bukhari rahimahullah meletakkan sebagai hadis pertama dalam sahihnya. Begitu juga banyak imam-imam lain, termasuk Imam An-Nawawi pun sama juga. Dalam hadis 40 Imam Nawawi letakkan hadis ini sebagai hadis pertama. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Bacaan Al-Quran itu adalah satu ibadah, dan bacaan Al-Quran itu ibadah, dan ibadah itu bergantung pada niat. Jadi bacaan Al-Quran itu, sebelum kita nak sembang berkenaan menyentuh hati, kita kena pegang dulu niatnya apa kita nak baca Al-Quran. Okay, jom kita teruskan slide seterusnya. Okey tuan-puan, kat sini kita ambil perkataan niat tu, kita sesuaikan dengan pengalaman ataupun pengalaman saya nak mengajar selama ni dan pengalaman diri sendiri baca Al-Quran, kita sesuaikan dengan perkataan niat tu. Jadi ini adalah tips, 4 tips ataupun lebih tepatnya 4 proses bagaimana mewujudkan bacaan yang lebih tepat, lebih lancar dan lebih menyentuh hati, tuan-puan. Lari sikit alignment text ni. Biasalah tuan-puan, kita transfer file. Yang pertama sekali, tuan-puan, N niat. Kita nak buat apa-apa, tuan-puan, kita boleh buat benda tanpa niat, tak sengaja ataupun dengan niat. Jadi bila kita bercakap pasal ibadah ni, bila baca Quran ni, kita pasakkan niat dan akhirinya dengan lillahi ta'ala. Pasakkan niat dan akhirinya dengan lillahi ta'ala. Contoh, kita niat datang kuliah duha ni, kan? Niat datang kuliah duha ni nak belajar sesuatu. Tak cukup sampai situ, habiskan lillahi ta'ala. Kita niatkan, bila datang kuliah duha ni kan dah benda baik. Dah datang kuliah duha, benda baik. Pastikan kita akhirinya dengan lillahi ta'ala supaya ibadah kita tu sampai, ataupun ibadah kita tu kita pastikan ianya sampai ke tujuan kita, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita pergi tadarus. Tadarus, kadang-kadang student-student saya kata, saya tanya, kenapa pergi tadarus? Yalah Ustaz, kita nak raikanlah aktiviti masjid. Bagus. Akhirinya dengan lillahi ta'ala. Takutnya aktiviti tadarus tadi tu ibadah Masya Allah bagus, qiyamul lail, dia jadi sekadar aktiviti sosial saja. Aktiviti mengeratkan silaturahim saja. Pastikan pergi tadarus lillahi ta'ala. Kenapa ni?
pergi sembahyang tarawih ni. Oh yelah ustaz, ni bulan Ramadan ni semangat nak pergi tarawih. Itu dah jadi kita buat sembahyang tarawih tu untuk semangat diri sendiri, meraihkan suasana saja. Pastikan semangat ustaz bulan Ramadan ni semangat nak tarawih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tu tak payah bagi tahu orang lah. Maksudnya dalam diri kita ni, masa kita nak buat sesuatu tu, niat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bercakap berkenaan niat. Okay, seterusnya kita pergi kepada ilmu. I and niat. I ilmu. Pelajari apa yang perlu. Bila kita niat nak buat satu ibadah tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, setiap ibadah tu ada kaifiatnya, ada cara melaksanakannya. Cara melaksanakannya tu kita kena dapatkan ilmu itu. Ilmu cara nak melaksanakan sesuatu perkara itu. Bila kita kata pasal ibadah, ilmunya tu perlu berdalilkan, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Kan nak buat ibadah ni dia tak boleh saja-saja je. Nak sembahyang tarawih kan. Nak sembahyang tarawih 2 rakaat sikit sangat. Saya nak buat 3 rakaat. 3, 6, 9. Tak boleh lah sebab dia ada ilmunya. Nak sebelum solat nak kena ambil wuduk, nak kena belajar ambil wuduknya, macam mana wuduk yang sempurna. Jadi nak buat, nak laksanakan niat kita tadi, nak realisasikan niat kita tadi, kita perlu kepada ilmu. Kita perlu kepada ilmu. Kalau benar niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya kita cari ilmu supaya ibadah kita tu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya tuan-puan, dah ada niat tadi kan? Dah ada ilmu. Amalkan. Contoh kita dah belajar. Membazir air tak bagus. Ambil wuduk, jangan membazir air. Amalkan. Gitu. Mudah. Kan? Kita dah tahu. Baca Al-Quran ni mesti bertajwid. Baca Al-Quran tu nak kena bertajwid. Kalau rasa tajwid kurang baik, belajar. Kalau rasa belajar ataupun kalau rasa baik ke tak baik, sanksi semak. Kan? Jadi amalkan. Kalau kita dah ada niat, kita dah ada ilmu, tak guna tak amal. Niat, ilmu dan amalkan. Kan? Contoh, kita tahu pergi solat tak elok. Mulut busuk pergi solat jemaah tak elok. Elakkan makan benda-benda busuk. Ingat benda-benda yang kita dah tahu tu kita amalkan. Jangan sekadar dia jadi ilmu saja. Sebab apa kita kena amalkan ilmu tu? Sebab niat kita tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Dan T adalah tahsin. Tahsin ni maksudnya proses untuk menghasankan ataupun menambah baik sesuatu benda. Proses untuk improve. Kan kita dah ada niat yang baik, ilmu yang cukup, amal pun dah buat. Jangan rasa puas hati, jangan rasa selesa tuan-puan. Sentiasa tahsin, sentiasa improve, sentiasa perbaiki, upgrade, semak. Begitu. Sebab apa tuan-puan? Apa jadi kalau kita tak tahsin? Apa jadi kalau kita niat, ilmu, amal, niat, ilmu, amal, dah amal. Niat, ilmu, amal. Dah tak singgah balik niat dengan ilmu tu. Dah tak tengok balik macam mana nak tambah baik. Kita dah stuck dekat amal saja. Lama-lama amal tu jadi lesu tuan-puan. Kualitinya menurun. Kan? Sebab tu kalau tengok ceramah, tazkirah semua asyik tajuk sama saja. Tiap-tiap kali, tiap bulan Ramadan tajuk sama kan? Kenapa tuan-puan? Sebab kalau kita betul-betul fikirkan, kita perlukan peringatan yang berulang. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang cerita satu tema tu macam berulang kali. Ada angle sikit lain-lain tapi berulang kali sebab manusia ni dia perlukan peringatan, dia perlukan pengulangan, dia perlukan tahsin. Okey. Jadi ni 4 tips ni tuan-puan. Niat, ilmu, amal dan tahsin. Jom kita kupas lagi pada slide seterusnya. Okay. Ini contoh-contoh tadilah kan. Kalau kita kata berkenaan kita fokus pada bacaan Al-Quran. Aku bertadarus ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lintaskan dalam hati kita tu. Bila nak pergi tadarus ingat tu. Kan? Aku belajar tajwid kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah dengar ada student kata, kenapa belajar tajwid ni? Saya tanya kenapa belajar tajwid ni? Malu start dengan kawan-kawan. Pergi tak tahu apa. Malu. Saya ingatkan. Boleh malu dengan kawan. Mungkin itulah cara Allah jentik hidayah. Tapi jangan kita stop kat situ. Pastikan kita realign. Kita realign kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buat tu?
Aku mengaji kot. Aku mengaji kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya tajwid, bahasa Arab dan tafsir. Ni dari segi ilmu bacaan Al-Quran tuan-puan. Bila kita nak baca Al-Quran, banyak ilmu yang kita boleh dalami untuk menambah baik bacaan Al-Quran kita kan. Tajwid wajib. Tajwid wajib. Kan? Surah Al-Muzammil ayat 4. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Itu adalah dalil kepada kewajipan fardu ain membaca Al-Quran dengan bertajwid. Baca Al-Quran ni dia tak boleh sekadar okeylah tu dah baca. Okeylah tu boleh baca, boleh baca. Itu tak cukup tuan-puan. Belajar ilmu tajwid, nak hafal semua nama hukum tu fardu kifayah. Tapi paling kurang kita dah semak bacaan kita. Pastikan bacaan kita betul. Paling kurang kita semak. Kalau dah semak, dah cuba, dah usaha pun tersangkut-sangkut lagi, tak lancar juga. Disleksia saya ni ustaz. Ada saya student saya ni. Dia kata dia selalu kata dia disleksia bahasa Arab saja. Kan? Jadi kalau dah usaha tapi tersangkut-sangkut, itu ada Rasulullah SAW khabarkan kepada kita, orang yang baca lancar ni darjatnya macam malaikat pencatat amal. Tapi siapa yang baca tersangkut-sangkut dan Al-Quran tu menyukarkannya, maksudnya begitu ihsan sekali, begitu empati sekali Rasulullah SAW terhadap kalau kita yang tak mampu baca selancar Syekh Mishari contohnya. Jadi kita mendapat dua kebaikan. Jadi bukan isunya saya tak boleh, isunya kita cuba cari ilmu tu. Sebab apa? Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh baca Al-Quran bertajwid, kita usaha cari ilmu untuk baca Al-Quran bertajwid. Itu kaitan, contoh satu jalur lah. Kita fokus pada baca Al-Quran. Dari segi amal, dah ada ilmu tajwid, jangan tak amal pula. Dah belajar tajwid, hafal itu, mak arif disukun, mak lin, mak wajib, mak jaiz. Tapi semua harakatnya sama saja, dua saja semua. Tak amal. Jadi tak jadi tuan-tuan. Dah belajar amal. Dan yang keempat adalah tahsin. Tahsin ni tadi. Jadi macam mana tahsin yang kita nak buat ni? Kan? Ini contohnya lah kalau dalam baca Al-Quran, kita bertalaki. Maksudnya kita bertemu guru, bertemu dengan orang yang lebih tahu, kita semak bacaan kita. Kita sediakan rujukan. Adalah buku tajwid kan. Kata tak dapat jumpa ustaz. Mengaji sorang-sorang, aduh hukum apa pula ni, tanda apa pula diamond ni kan, tanda apa pula bulat tumpat ni, tersalah tulis ke, biasa bulat kosong je, ni bulat legap kat tengah, macam mana pula nak baca ni kan. Jadi ada buku rujukan. Kemudian last sekali berguru, bertalaki ni kita jumpa seorang, kita semak, itu okey lah kan, kita semak, habis semak balik, ada buku rujukan ni, adalah buku dengan kita kan. Kalau ada apa-apa emergency, tak sempat jumpa talaki, kita ada buku. Dan last sekali ni berguru. Apa bezanya berguru dengan bertalaki tuan-puan? Berguru ni maksudnya kita ada orang yang kita betul-betul percaya dan kita selalu berkomunikasi back and forth berkenaan bacaan Al-Quran kita. Setahun sekali mungkin kita communicate, setahun dua kali mungkin jarang-jarang, tapi kita tahu kita ada orang yang kita boleh rely on bila kita ada soalan. Ini contohlah step, contoh perkara-perkara untuk improve tadi. Kan? Jadi ini contoh niat tuan-puan. Contoh niat. Kita punya penjelasan berkenaan niat tadi. Niat, ilmu, amal dan tahsin. Alamak. Apa yang jadi kat sini tuan-puan? Stream niat ke apa ni? Dia tak dapat baca hamzah wasal. Dia tak dapat baca hamzah wasal. Jadi saya buat kat PowerPoint ni ada je hamzah wasalnya ni. Tapi kat sini dia hilang hamzah wasal. Jadi minta maaf. Ini bukan tulisan baru. Ianya tak disengajakan. Jadi tempat kotak-kotak kosong tu adalah hamzah wasal. Memang font tu susah nak. Jom kita niat. Kita tengok macam mana kita nak aplikasikan niat pada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ni apa? Kita panggil isti'adzah ataupun ta'awudz. Isti'adzah ataupun ta'awudz. Yang kita mohon pada Allah perlindungan daripada syaitan. Jom kita tengok macam mana kita upgrade A'udzubillahi minasyaitonirrajim kita. Slide seterusnya. Okey, jadi yang pertama kita niat. Kenapa kita baca isti'adzah? Kenapa baca a'udzubillah? Entahlah, ustaz saya suruh sebelum baca Quran baca a'udzubillah. Jadi dia macam tak kena. Kita nak pasal niat tu pun dah tak kena. Sebab ilmu tak cukup.
Jadi nampak dia bukan sekadar mula daripada end, kadang-kadang dia back and forth juga. Kadang-kadang ilmu tu kena datang dulu. Kadang-kadang kalau mula nak pasang niat tapi macam kenapa baca auzubillah? Kalau kita ada pertanyaan itu, kenapa baca auzubillah? Tak jelas. Kalau saya tanya tuan-puan kan, kenapa baca auzubillah? Entahlah. Entahlah kan. Paling kurang kita kata sunat kot. Sunat, sunnah kan. Kan. Jadi yang tu yang pertama, kenapa baca auzubillah sebelum baca Quran kan? Jadi auzubillah tu niat dia boleh kita ada niat macam kita nak mohon pada Allah perlindungan daripada syaitan sebab apa? Antara gangguan ketika antara waktu yang syaitan suka ganggu kita, ibadah syaitan suka ganggu kita adalah pada baca Al-Quran. Sebab baca Al-Quran ni dia bukan kita nak faham, kita nak tadabbur dan sebagainya. Itu syaitan akan datang kan. Tadi terputus internet tuan-puan. Kemudian dia hantar saya dekat belakang pentas pula. Jadi minta maaf tuan-puan. Okey, jadi tadi niat tu kita baca isti'azah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lindungi kita. Kemudian ilmu berkenaan isti'azah tu kan. Jadi kita kalau kita baca isti'azah, ustaz kita suruh baca isti'azah, kawan-kawan kita suruh baca isti'azah. Kenapa baca isti'azah? Jadi kita cari ilmu berkenaan. Kita nak baca isti'azah tu, kita cari ilmu berkenaannya. Kenapa? Jadi rupanya isti'azah ni tuan-puan ada dalilnya. Bukan sekadar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam Al-Quran tu sendiri. Oleh itu apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan syaitan yang kena rejam. Surah An-Nahl ayat 98. Jadi itu dalil tuan-puan. Jadi macam mana lepas ni nak baca Al-Quran? Mesti nak lagi baca auzubillah dengan lebih bersemangat dan lebih betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan sekadar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan selalu baca macam tu kan. Sebab tak tahu kenapa nak baca. Kawan-kawan baca, semua orang baca, aku pun bacalah. Tapi bila dah ada niat yang betul nak baca isti'azah ni kerana Allah SWT, kenapa orang baca? Aku tak boleh ikut-ikut je. Jadi ilmu, kenapa baca? Kita tengok ada dalil rupanya dalam Al-Quran. Sampaikan ada ulama yang berpendapat bacaan isti'azah sebelum baca Al-Quran ni adalah wajib. Sebab dalam ayat Al-Quran ni strukturnya ayat ni umpamanya ayat arahan yang mendatangkan hukum wajib. Jadi betapa utamanya, besarnya tuntutan untuk membaca isti'azah. Dan yang ketiga adalah amal. Bila dah ada niat yang baik, ilmu pun dah tahu isti'azah ni mesti baca ni. Ada sampai ada pendapat ulama kata wajib. Ustaz pun suruh baca wajib, kawan-kawan pun baca. Jadi aku pun memang nak buat benda yang Allah suruh dalam Al-Quran. Jadi aku pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Lepas tu dah sampai situ kan. Okay lah, kita dah ada niat, kita dah ada ilmu, kita dah ada amal. Kemudian kita tahsin lah, kita perbaikilah. Kan, kita cek, betul tak aku baca isti'azah ni? Kita bertelaki, kita sediakan rujukan. Rujukan ni, kalau ada video ke apa ke kat YouTube sekarang ni kan, kadang-kadang rujukan tu dah tersedia dah kat YouTube. Kita tak sediakan, dah tersedia. Macam mana nak baca isti'azah ni? Ataupun kita bergurulah. Begitu, kita bergurulah dengan bacaan isti'azah. Jadi tuan-puan, okay, saya buka video. Okay, tutup slide sekejap. Okey. Dah tukar tempat lagi tuan-puan. Alamak, ada pokok layu. Alamak, silau pula. Sekejap. Tukar sikit. Okey. Okey tuan-puan. Minta maaf hari ni. Kuliah doa ni sikit berpindah rendah. Okey, jadi itu tuan-puan. Tips untuk kita nak upgrade, nak jadikan bacaan kita tu lebih menyentuh hati dan nak menyentuh hati kita dulu. Nampak tak tuan-puan? Kita bukan nak cakap pasal nak buat orang nangis. Kita bukan cakap pasal nak buat kita sendiri nangis. Tapi kita balik kepada asas dulu tuan-puan. Tengok pada isti'azah dulu kan. Tengok balik pada isti'azah. Macam mana kita baca isti'azah selama ni? Saya ingat adakah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ke macam mana? Adakah kita baca tu pada tahap yang bila kita baca tu kita betul-betul rasa kita mohon pada Allah supaya kita berlindung pada Allah daripada gangguan syaitan, ataupun kita kat tengah kita baca tu kita faham maknanya tapi okey-okey sajalah, kita buat tu sebab dia ada dalil dan sebagainya, okeylah. Ataupun selama ni kita baca isti'azah tu sekadar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa
Tak pernah terfikir kenapa baca. Jadi kalau kita pada tahap yang tak pernah terfikir kenapa baca, harapnya tuan-puan boleh naik lah. Daripada proses kita buat dari tu, daripada NIAT tu kita dapat naik lah kepada tahap nombor 2 ke paling kurang kan. Lepas ni kita baca, kita tahu dia ada pahala tambahan ataupun dia ada tuntutan tambahan kepada isti'azah tu. Sebab dia ada dalil dalam Al-Quran sendiri kan. Kemudian kita faham pula terjemahannya, maknanya tu. Jadi isti'azah ni pun ada tafsirnya jugalah, ataupun kata ulasan yang lebih mendalam lagi kenapa baca isti'azah. Dia umpamanya macam selain daripada kita menghalang syaitan yang akan ganggu waktu kita baca tu, kita juga membersihkan ataupun kita menginsafi diri kita yang kotor ni sebelum kita baca Quran. Tu kalau kita baca lebih lagi, maksudnya ilmu tu kita boleh tambah lagi berkenaan isti'azah saja. Kita cakap pasal isti'azah saja ni. Jadi kemudian kita dah tu, okey, isti'azah ni bagus. Okey, aku nak kena semak bacaan isti'azah aku. Pergi semak ke, dengarkan kat orang ke, tengok kat YouTube ke, macam mana sebenarnya. Selama ni baca au ke baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Macam mana kita baca? Kan? Jadi tu contoh aplikasi NIAT tadi pada isti'azah. Okey, kita tengok jam 11.21 tuan-puan. Jadi kita stick pada walaupun mula lambat tadi 10.30. InsyaAllah kita buka balik slide. Saya nak tuan-puan pula. Jom kita lalu proses yang sama pada basmalah pula. Okay, jadi kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula hamzah wasal dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 surah Al-Fatihah. Apa maknanya? Kenapa saya letak 1 tuan-puan? Sebab ini merujuk pada Bismillahirrahmanirrahim yang pada ayat 1 surah Al-Fatihah. Yang sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Yang sebahagian daripada bacaan wajib yang kita kena baca dalam setiap waktu solat. Jadi macam mana kita baca Bismillahirrahmanirrahim kita tuan-puan? Pada tahap ketiga tadi ke, bila kita baca tu penuh penghayatan, menyentuh hati kita setiap kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita tahap pada biasa-biasa saja, tahu makna, tahu tajwid, okey-okey saja. Ataupun kita pada tahap ketiga, entahlah baca saja. Lancar. Lancar kan kita baca kan. Jadi kenapa boleh jadi, ini kita sentuh sikit berkenaan lancar kan. Dalam tajuk tu ada lancar kan. Kenapa saya letak lancar tuan-puan? Kebanyakan orang bila baca Quran, objektif dia nak lancar. Jadi kalau tuan-puan perasan dari tadi perbincangan kita ni, kebanyakan kita lancar. Tapi lancar sajalah. Kan. Maksudnya kalau kita boleh solat tu lancar lah tu. Lancar je baca kan. Tapi macam mana tahapnya? Adakah ianya menyentuh hati? Adakah ianya tepat? Jadi untuk kita nak bawa kepada tepat tu, kita perlu pada niat, kita perlu pada ilmu, kita perlu pada amal, kita perlu pada tahsin. Untuk kita nak menyentuh hati tu, kita perlu pada niat, ilmu, amal dan tahsin. Okay, jom slide seterusnya kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana kita nak upgrade? Pertama sekali niat. Niat kita. Apa dia niat tuan-puan baca bismillah ni? Cuba share sikit dekat chat. Apa niat? Tuan-puan fikirkan. Apa niat baca Bismillahirrahmanirrahim ni? Tulis kat chat. Ada? Okey, mungkin saya mula dululah. Tuan-puan boleh fikir yang lain. Contoh yang paling mudah, kenapa baca Al-Fatihah? Kenapa ni baca Al-Fatihah, surah baca Alhamdulillahirrabbilalamin ni? Sebab dia supaya Allah kurniakan kelancaran membaca Al-Quran. Tu okey, tu satu kan. Terima kasih Tuan Ridwan. Okey, jadi sebenarnya tu kita boleh juga cakap kan, niat yang paling ringan dah memang wajib lah sebab ada ayat 1 surah Al-Fatihah. Tu contohnya. Memang wajib lah baca sebab dia ayat 1 surah Al-Fatihah. Macam ni pula tak baca? Mestilah baca. Tu niat kan. Tapi baca kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam tu, ingat balik pada tadi tu. Kan? Walaupun kalau niat kita sesimpel, kenapa baca surah, tak tahu, yelah memang ayat 1 surah Al-Fatihah. Kenapa baca? Kenapa kena baca? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah ayat 1 yang Allah dah susun. Tu contoh. Tu contohlah yang kita cakap pasal ayat 1 ataupun kita cakap pasal Bismillahirrahmanirrahim tadi. Jangan kita baca Bismillahirrahmanirrahim ni sekadar ritual lah maksudnya. Kena hadirkan kenapa baca. Tu satu contoh niat. Okay, macam mana ilmu pula? Balik tadilah, ikut step tadi tu. Niat kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian macam ni kita nak upgrade lagi tu. Kita dah ada niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi kan.
Okay. So kita apa ilmu yang berkaitan pula? Kita boleh tengok tajwidnya macam mana. Macam mana nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita boleh tengok maknanya apa. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa maksud Ar-Rahman Ar-Rahim? Betul ke pengasih dan penyayang? Betul ke itu terjemahannya? Adakah ada apa maksud pengasih dan penyayang? Kita boleh ilmu ni kita boleh dalamkan lagi. Tapi ingat ilmu ni tuan-puan dia mesti berdasarkan Quran dan Sunnah. Maksudnya kalau kita buka tafsir, ulama-ulama tafsir akan jelaskan ayat-ayat ni berdasarkan ayat-ayat Al-Quran lain dan hadis-hadis. Dia balik kepada situ. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan hadis gitu. Jangan kita fikir-fikir sendiri saja. Pengasih dan penyayang kan. Kita berfikir-fikir dengan pemikiran yang aras tinggi kan. Kebat lah kita fikir. Oh pengasih ni berkasih gitu. Penyayang ni bersayang. Apa benda kan. Jadi bila kita cakap pasal ilmu ni tuan-puan, kita upgrade balik kita punya niat tu tadi, kita padukan dengan ilmu yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Berdasarkan ulama-ulama. Okay. Dan yang ketiga kita tengok pada amal. Macam mana kita nak amalkan pula? Jadi bila kita dah ada niat tu, kita baca surah kita baca Al-Fatihah tu bermula dengan bismillah. Kita baca tu kan, kita baca dalam solat. Mungkin kalau kita baca dalam solat, mungkin niatnya sebab ni bacaan wajib kan. Allah suruh aku nak solat diterima kan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu aku baca. Kemudian nak upgradekan lagi, nak rasa lebih, kita baca terjemahannya, baca tafsirnya, kita fahamkan. Kemudian kita amalkan. Maksudnya bila kita dah ada ilmu tu, termasuk tajwid, tafsir dan sebagainya tu, kita amalkanlah. Maksudnya waktu kita baca tu, kita rasa Bismillahirrahmanirrahim. Rasa setiap huruf tu, rasa terjemahannya, rasa dengan nama Allah, rasa Ar-Rahmannya Allah, rasa Ar-Rahimnya Allah. Gitu kita amalkan. Dan yang last sekali tu, kita tahsin kan. Lepas kita dah belajar macam mana nak baca basmalah, apa terjemahannya, apa tafsirnya, niat dah betul, ilmu dah ada, amal dah amal, kita check pula. Kita pergi baca depan guru, bacaan basmalah kita sediakan rujukan, tafsir, terjemahan, buku tajwid dan sebagainya. Dan juga kita ada guru. Sebab apa tuan-puan, walaupun saya sebagai guru, guru ajar mengaji, nak tak nak, bacaan kita ni akan drop balik tuan-puan. Bacaan kita ni akan drop balik. Kalau kita tak semak, bacaan kita akan turun balik tuan-puan. Jadi saya pun, maksudnya saya ni adalah guru kan. Maksudnya ada kelas pula, selalu mengajar. Tak cukup tuan-puan, tak boleh saya sekadar mengajar saja. Saya pun kena berguru balik. Saya pun kena bertalaki balik. Saya pun kena buka balik buku rujukan dari masa ke semasa. Gitu. Dan saya tengok student-student saya pun sama. Bulan Ramadan ni ramai cuti sebab tadarus dan sebagainya. Jadi saya harap kalau ada student-student saya yang datang dalam ni, harap bacaan tuan-puan jangan drop. Pastikan amalkan ilmu-ilmu yang dah ada. Gitulah tuan-puan. Okay, slide seterusnya. Okay, begitulah tuan-puan. Saya buka video, kita tutup slide sekejap. Okay, gitulah dia perkongsian berkenaan tips untuk kita jadikan bacaan kita lebih menyentuh hati. Menyentuh hati siapa? Menyentuh hati kita. Caranya adalah dengan niat yang betul. Niat yang betul. And tu niat, pastikan diakhiri dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu, bila kita dah niat nak buat ibadah tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana nak buat tu? Ilmu nak buat ibadah tu tak boleh ikut suka hati kita. Tak boleh ikut pemikiran kita saja. Kena ada dia punya dalil-dalil dia, kaifiat dia. Kemudian macam mana dia kemudian amalkan. Dah ada niat, dah ada ilmu, jangan tak amal pula kan. Oh dah ada niat ni, aku bulan Ramadan ni nak perform ni. Ilmu pun dah ada, tahu kelebihan-kelebihan Ramadan, apa nak buat semua. Tapi bila time Ramadan, tak buat. Habislah kan contohnya. Kan. Bila baca Al-Quran tadi contohnya gitulah. Dalam kelas kita dah tahu, ada kita boleh kita boleh belajar tajwid, kita boleh belajar terjemahan, kita boleh belajar tafsir, kita kena berguru, tapi kalau kita tak laksanakan, macam mana? Tu contohnya lah. Kalau kita kata kita balik kepada kelas kita ni. Dan last sekali tu tahsin lah kan. Jadi kita sentiasa tambah baik. Contoh kan kita dah, kita kata apa, kita dah buat benda-benda tu, jangan berhenti, jangan puas hati.
Kita kena sentiasa cuba nak tambah baik. Sebab apa? Kalau kita tak tambah baik, bukan kita sekadar mendata, kita akan menurun. Ini Alhamdulillah bulan puasa ni kita kuat sikit daripada tuan-puan. Tapi bila hari-hari lain kan, kalau kita tak sentiasa cuba tambah baik, banyak dugaan akan cuba tarik kita tu turun. Itu gunanya tahsin. Okay, jadi itu je dari saya. Kita buka sekejap, ada soalan ke tak ada. Kalau tak ada soalan, kata tak ada. Kalau ada soalan boleh tanya. Senyap tak? Dia tak boleh. Senyap tak boleh. Ada soalan tak? Okey. Slide seterusnya. Okey, terima kasih tuan-puan semua. Jadi itu kalau ada soalan berkenaan apa yang kita sentuh pada hari ini, kalau ada pembetulan ke kan, yalah, masalah teknikal dengan saya ni manusia dengan kita ni manusia kan, banyak kesilapan kan. Jadi kalau ada pembetulan, teguran ataupun soalan ataupun apa-apa cadangan, boleh WhatsApp kat saya 019-366-2138. Kalau nak tengok ada perkongsian berkenaan tajwid, saya ada channel YouTube juga, Taufik Tajwid. Lama tak ada video tapi dah ada juga puluh-puluh video yang dah buat dulu. Boleh tonton kat sana juga. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Adla Group, kepada Puan Admin merealisasikan kuliah duha kita ni. Admin ada WhatsApp. Ada satu soalan. Okey, jap. Admin kata ada satu soalan. Ustaz, mana lebih penting? Ta'awuz ke basmalah? Okey, soalan. Ada soalan. Okey, mana nak tutup dah ni? Terlepas satu soalan. Terima kasih Puan Nur Hidayah. Kakak saya ni. Okey, jadi mana lebih penting, ta'awuz ke basmalah? Okey, ta'awuz ni dia sentiasa kena baca. Maksudnya setiap kali kita nak baca Quran, sentiasa kena baca. Kan, kalau kita baca sorang-sorang kan, bila kita dah stop baca Quran, kita nak mula balik baca Quran, kena baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu ta'awuz, isti'azah. Basmalah pula, kita cakap pasal konteks waktu baca Quran. Basmalah pula kita kena baca bila tertulisnya bismillahirrahmanirrahim kat situ. Maksudnya kalau kita dekat awal surah kita bacalah. Tapi kalau kita tengah sambung bacaan kita dekat tengah-tengah, maksudnya bukan dekat awal surah kan. Katalah kita baca surah Al-Baqarah sampai ayat 100. Kan? Lepas tu kita stop, kita tutup Quran, kita pergi buat aktiviti kita datang balik nak baca 101. Tak ada tulis basmalah kat situ sebab dia kat tengah kan. Jadi tak perlu baca basmalah, hanya baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi gitu. Jadi persoalan dia bukan mana lebih utama tapi tengok pada tempat lah. Sebab apa? Bismillah ni kalau tak ada tertulis, tak payah baca. Tapi kalau ada tertulis, wajib baca. Macam tu. Kalau ta'awuz ni dia memang sentiasa kena baca. Maksudnya bila nak mula balik baca, kena baca ta'awuz. Umpamanya kita boleh juga cakap ta'awuz ni adalah pembuka kepada pembacaan Al-Quran tu. Sebab apa? Sebab dalil tadi tu. Allah SWT kata dalam surah An-Nahl ayat 98. Okay, terima kasih Puan Hidayah. Okay, itu je daripada saya. Terima kasih kepada Adla Group. Terima kasih kepada tuan-puan yang hadir pada kuliah hari ini. InsyaAllah kalau ada soalan susulan boleh WhatsApp, boleh tengok video YouTube tu. Okay, InsyaAllah moga kita mendapat keampunan, moga amalan kita diterima pada bulan Ramadan ni. Moga bacaan Al-Quran kita lebih menyentuh hati kita sendiri, supaya kita lebih kita lebih akrab dengan Al-Quran tu. InsyaAllah harapnya bermanfaat ni. Segala yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan tu sandarkan atas kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.